Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. 我们一同来进入祷告。 Tuhan, kami bersyukur kemarin kami merayakan kemerdekaan dari bangsa dan negara kami Indonesia. 主，我们为我们国家民族来感谢你，因为我们可以庆祝我们的国庆。 Kalau pada hari ini kami boleh beribadah, kami boleh hidup di tengah-tengah kenyamanan kami, semua adalah karena rencana-Mu bagi kami. 如果今天我们依然可以来到你殿中来崇拜你，而且我们可以拥有安逸舒适的生活，这一切都是在你的应许并且计划之内。 Tuhan, sejauh apakah kami menghidupi dan menghargai kemerdekaan itu? 主啊，教导我们能够懂得来去看重，主啊，来珍惜这个所谓的活在自由当中。 Bukan hanya sebagai warga negara Indonesia, tetapi sebagai warga negara Kerajaan Allah. 不仅仅成为印尼国民，而是呢，也是成为天国的国民。 Pada hari ini kami membutuhkan bimbingan-Mu. 今天早上我们需要你的引导， Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita yang menerangi jalan kami. 但愿你的话语能够成为我们脚前的灯， Engkau berkati waktu kami, 祝福我们以下的时间。 Engkau yang sentuh hati kami dan juga buka telinga kami. 求你自己来触摸我们的心，来打开我们的耳朵。 Berkati hamba-Mu yang akan memberitakan firman dan yang menerjemahkan. 祝福你即将要你即将要传递你话语的仆人与使女。 Kuasa dari Roh Kudus boleh leluasa memakai mereka. 求你圣灵可以很自由自在的来使用他们。 Kami persembahkan waktu kami kepadamu. 我们将以下时间交在主的脚中。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣的名，我们如此祷告祈求， Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita membuka surat 1 Petrus pasal yang pertama. 我们一同来翻开彼得前书第1章。 Kita akan sama-sama melihat pengantar dari surat ini, yaitu ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Lalu nanti ayat yang ke-17 dan hingga ayat yang ke-21. 彼得前书第1章第1节到第2节之后呢，我们一同来看第17节到21节。 Saya akan bacakan dulu ayat yang pertama dan ayat kedua, lalu diterjemahkan. Kemudian kita beralih pada ayat 17 sampai 21. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah makin melimpah atas kamu. 彼得前书第1章第1节、第2节，耶稣基督的使徒彼得写信给分散在本都、加拉太、加伯多加、亚西亚、比提尼亚地区的，就是照父神所见被拣选，借着圣灵得成圣洁，以致顺服耶稣基督，又蒙他血所杀的人，愿恩惠平安多多的加给你们。 Lalu kita baca ayat 17 sampai ayat yang ke-21. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu, terjemahan yang lebih tepat, hidup sebagai pendatang. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah Kristus yang mahal, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. 17节到21节，你们既称那不偏待人、按个人行为审判人为主的父，就当存着敬畏的心度你们在世寄居的日子，知道你们的属脱去你们祖宗所传流虚妄的行为，不是凭着能坏的金银等物，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。 基督在创世以前是预先被神所知的，却是在末世才为你们显现。你们也因着他信那叫他从死里复活，又给他荣耀的神，叫你们的信心和盼望是在于神。 Saudara, setiap manusia itu sebetulnya mencari hidup yang bermakna atau punya arti. 每一个人正在寻找有意义的生活。
Saudara, kalau hidup kita ini meaningless atau nggak bermakna, sebetulnya di dalam hati kita yang paling dalam itu kita gelisah, kita bertanya-tanya kepada Tuhan. 如果我们的生活无意义的话，实际上在我们心里的话会感到非常焦虑不安，然后我们会问上帝发问说。 Oleh karena hidup yang layak dihidupi itu ya memang adalah hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan. 因为真的是有意义的生，我们所要过的生活是有意义的生活，有目标方向的生活。 Saudara, tapi masalahnya sebagai manusia kita itu lahir di dalam sebuah kelompok masyarakat, lahir di tengah-tengah sistem. 作为人类，我们诞生在一个社会族群当中，也是被关壳在一个系统当中。 Saudara, entah itu budaya, keluarga, atau komunitas, saudara, banyak hal yang diwariskan ke kita. 无论是在一个文化，然后我们的环境，还有很多的事情不断的传承给我们。 Seorang psikolog yang bernama Rollo May itu pernah bilang bahwa kalau kita boleh jujur, kebanyakan dari kita 他 Rollo May 的话，他说，如果可以坦诚的话，大多数的我们 itu sebetulnya adalah seperti kumpulan cermin. 其实好比是整个镜子的一个堆积。 Tapi sayangnya kumpulan cermin ini bukan merefleksikan apa yang Tuhan inginkan bagi kita. 很可惜呢，这一副堆积的那个镜子呢，并不是反射到上帝要我们所过的生活。 Tapi cerminan ini penuh dengan apa yang orang lain itu proyeksikan kepada diri kita, apa yang orang lain itu inginkan untuk diri kita. 而是呢，我们反射了别人对我们的期待。 Saudara, dengan kata lain hidup kita atau arti di dalam hidup kita itu seringkali ditentukan oleh orang-orang yang hadir sebelum kita atau orang-orang di sekitar kita. 换句话说，我们的生活比较多是被我们之前已经诞生的人，或是我们周遭的人所奠定的下来。 Saudara, pada beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah di sebuah sekolah Kristen. 几个礼拜前，我在某间基督教的学校讲道。 Dan di hadapan sekumpulan murid-murid SMP dan SMA itu saya menanyakan satu pertanyaan sederhana. 对于这些国高中生，我就问他们一个问题： Kalian pernah pikir nggak sih kalian itu pergi sekolah buat apa? 你们有没有想过说，你们为什么要上学？ Mungkin bukan kemauan kalian maunya bangun siang tiap hari, terus pada ketawa. Tapi itu kemauan orang tua kalian. 也许呢，可能不是你们的要求，不是你们自愿的来学校，因为你们想要睡到很晚。也许呢，是因为你们父母逼迫你们而来的。 Dan orang tua itu rela membayar harga yang mahal, bekerja keras demi bisa menyekolahkan anak di sekolahan yang terbaik. 做父母的他们愿意拼命的工作，好让能够将儿女送到最好的学校。 Terus saya bertanya kepada mereka, apa yang sebetulnya ditanamkan kepada kalian? 事实上呢，我就问他们说，事实上是对你们所传流的、传承给你们的是什么？ Saudara, kenapa harus pergi ke sekolah? 为什么要上学？ Ya karena harus dapat nilai bagus, 要得到好的分数， biar pintar. 可以变成聪明。 Kalau pintar nanti lulus bisa kuliah di kuliah yang terbaik, di universitas yang terbaik. 如果呢聪明之后毕业，可以上了最好的大学。 Kalau nanti lulus di kuliah di universitas yang terbaik, dapat kerjaan yang baik. 如果呢最好的大学毕业之后呢，也是可以得到更好的工作，最好的工作。 Kalau dapat pekerjaan yang baik, 很多钱. 如果有得到好的工作的话，当然是可以得到很多钱。 Saudara, semua anak-anak itu setuju ya, memang dari kecil diajarin ditanaminnya seperti itu. 这些孩子们听到这句话之后呢，他们很同意。为什么呢？因为从小他们就被灌输了这样的一个观念。 Harus sekolah di mana, ambil jurusan apa, nanti kerja di mana, karirnya seperti apa. 要在哪里学习啊？那在哪里求学？要拿什么科目？然后呢，之后在哪里工作？要走什么样的一个道路？ Saudara, semuanya ini sedikit banyak udah ditentukan oleh lingkungan sekitar dan keluarga. 或多或少，他们的一生的话是已经被他们的周遭以及他们家里的人所奠定的下来了。 Sehingga sebetulnya identitas kita, kebanyakan dari kita itu predictable. 换句话说，我们的身份实际上是可预测的。 Jadi seharusnya kita itu punya identitas yang unik di dalam Tuhan, di mana Tuhan itu menulis kisah kita secara unik, berbeda dari sesama kita. 实际上呢，我们每个人是一个特殊的一个身份，因为上帝对我们每一个人的生活的一个故事描写的不一样。 Tapi pada kenyataannya kita itu seringkali hanya menghidupi apa yang diwariskan dan dituntut oleh orang di sekitar kita. 可是很可惜的，我们每一天所过着只是来传承，或者是我们周遭的人对我们的要求。 Saudara, Alkitab itu sebetulnya mengajarkan bahwa orang-orang yang mengikut Tuhan, identitasnya itu bisa terus berubah.
圣经教导我们说，追随上帝的人，跟随上帝的人，他的身份可以不断的来演变。 Tuhan itu bisa memberikan panggilan yang baru dan penyingkapan yang baru. 上帝可以给我们新的启示、新的呼召。 Tapi pertanyaannya adalah siapa yang punya kepekaan itu? 问题是谁有这样子一个敏锐？ Saudara, kita kembali ke ayat yang kita baca. 我们回到我们刚刚所读的经文。 Saudara, Petrus itu menulis, dia bilang surat ini ditujukan kepada pendatang-pendatang, orang-orang yang tersebar. 他所写的书信，他是针对寄居者， Atau bisa diartikan orang-orang yang mengembara di tanah asing. 就是在异地寄居的人。 Saudara, kita lihat Alkitab memang penuh dengan pattern atau pola ini. 我们看到圣经有很多这样子一个模式。 Abraham yang dipanggil keluar oleh Tuhan dari tradisi, dari keluarganya yang menyembah berhala. 上帝呼召亚伯拉罕离开他敬拜偶像的本族本家。 So dia harus menjadi peziarah, pergi ke tempat yang dia tidak ketahui, dia nggak tahu plan Tuhan itu seperti apa untuk 他必 dia. 须要离开那里，知道上帝所指导他的地方，可是他也不知道上帝的计划是什么，要带他到哪里去。 Yakub yang ketika dia bertikai dengan Esau, dia pergi mengembara ke tempat pamannya. 雅各跟他的哥哥以扫纷争的时候，他也是聚居到他的舅舅的家。 Sebelum dia punya satu momen dia bergumul dengan Tuhan, dia bergulat dengan Tuhan. 在跟上帝在他往要舅舅的家之前，他也是在他跟上帝斗角之前，他就是寄居在他舅舅的家。 Bahkan anaknya Yusuf yang kemudian mengembara di Mesir, di tanah yang asing. 甚至呢，他的儿子约瑟，他也是聚居在一个异地，就在埃及。 Nah, orang-orang Israel di Mesir ditindas karena mereka adalah pendatang. Lalu mereka ke padang gurun, mereka mengembara. Bahkan di tanah Kanaan, tanah yang asing untuk mereka, mereka pun menjadi pengembara. 以色列人在埃及人之下也是受到逼迫，然后呢，上帝带领他们离开埃及，然后他们也是在旷野当中寄居，甚至呢，他们进入迦南地的时候也是成为寄居者。 Lalu orang-orang Israel ketika mereka dibuang ke Babel dan di dalam penjajahan Romawi pada zaman Yesus, mereka pun adalah pengembara, orang yang asing. 以色列人当他们被掳到巴比伦，然后呢，甚至呢被罗马帝国所压制，然后在耶稣那时代，他们也是一个寄居者。 Jadi kata pendatang atau strangers, sojourners ini berbicara tentang orang-orang yang nggak punya hak yang permanen, nggak punya legal citizenship. 所谓的寄居者的话，他们没有真正一个公民应当得到的一个权益。 Saudara, hidup mereka itu penuh dengan kerapuhan, rentan. Karena berada di tengah-tengah tanah yang asing, kelompok yang dominan itu bisa kapanpun mengeksploitasi mereka. 他们身份确实是很脆弱的，因为他们定居在他们是属于少数的，定居在大多数的人当中，而且这些人们很容易的来逼迫他们。 Saudara, kita pun sebetulnya demikian. 我们也是如此。 Saudara, mungkin kungkung kita, nenek kita, saudara punya pengalaman yang mirip. 也许呢，我们的祖先有同样的一个经验。 Saudara, kalau saya dan keluarga itu lagi kumpul-kumpul keluarga, kungkung saya itu suka mengulang satu cerita. 如果我在家庭，我们在家庭聚会的时候呢，我公公常常会这样子跟我说。 Jadi Kung Tai itu datang dari Tiongkok, mengembara gitu ke Indo. 我的那个公公的爸爸，就是他是从中国来到印尼，岳阳来到印尼。 Sama seperti mungkin kebanyakan dari keluarga besar kita. 跟我们在座的大多数的家庭也是差不多。 Saudara, ketika datang ke Indonesia dia nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong Indo, sampai meninggal pun nggak bisa ngomong Indo. 他来印尼的时候呢，他也不会一句印尼话，他也不会说，直到他死在印尼的时候，也是一样不会说印尼话。 Saudara, saya nggak bisa bayangin struggle dia karena punya 10 anak. Jadi kungkung saya itu 10 bersaudara. 我就是没办法想到说他的挣扎，他的压力何等的大，因为他拥有10个孩子。 Dan kungkung itu suka cerita, ya zaman dulu Kung Tai itu kalau beli makanan, beli bakso 10 butir, 10 bakso buat kasih makan 10 anak. 然后他就我的公公常讲说，他爸爸那时候如果是买那个肉丸，他就会买10个，就是一个孩子一个。 Jadi satu anak ya cuma kebagian jatah 1. 一个孩子只是拿到一个。 Lalu minta kuah yang banyak supaya bisa telan pakai nasi, cepat makan, yang penting kenyang. 然后呢，他们要求很多的汤，好让他能够汤配饭的话，就很快把它吃掉，只要他肚子饱就可以了。 Kalau dadar telur, 1 telur itu dipotong dibagi buat 8 anak. 如果是煎蛋的话，一颗蛋，它就是煎蛋之后呢，他就把它分割成为8个。
Saudara, kita nggak bisa imagine betapa sulitnya hidup sebagai seorang pendatang. 我们没办法想象到成为寄居者的话，他们过着怎么样痛苦的一个生活。 Belum lagi diskriminasi yang mungkin mereka hadapi. 还有呢，他们可能要面临到歧视。 Tapi Petrus bilang kepada orang-orang yang mengembara ini, yang sebetulnya seolah-olah hopeless. 彼得正在对这些寄居者正在说话，这些寄居者的话看起来好像是无能为力的，是无奈的。 Sebelum dunia itu dijadikan, Tuhan itu sudah mengkhususkan. 彼得对他们说，在这创世之前呢，上帝已经拣选了。 Satu hari kasih karunia Tuhan itu akan disingkapkan bagi mereka, karena mereka sudah dipilih sejak awal. 因为他们从起初已经被拣选，有一天的话，上帝会把他的恩典向他们揭开。 Saudara, kalau kita lihat nenek moyang kita gitu ya, forefathers kita, saudara, kita nggak habis pikir bagaimana mereka bisa bertahan, bisa survive sampai akhirnya muncul kita ini yang thriving, yang hidupnya itu somehow itu bisa baik. 我们如果想象到我们的祖先之前他们如何越洋来到这里的时候，我们也是很难的想象到他们当时如何来坚持下去，直到有今天的我们可以拥有很舒适、很安逸的生活。 Saudara, kungkung saya itu dulu jualan biskuit Kongguan di Glodok pakai gerobak. 我公公以前是在那个 Glodok 地区是卖那个饼干的。 Saudara nggak kebayang one day cucunya bakal jadi hamba Tuhan dan sebagainya. 他也从来没有想到说他的孙子有一天可以成为神仆。 Tapi sebagai seorang peziarah, setidaknya ada satu value yang dihidupi oleh orang-orang yang datang sebelum kita sebetulnya. 成为寄居者的话，实际上他们有一个价值，他们是不断的传流着下去的。 Saudara, hidup itu harus terus menerus kita itu tanya sama Tuhan apa maunya. 就是不断的要问上帝说，上帝你要的是什么？ Di tengah-tengah keadaan yang mentok, kita tanya Tuhan, mereka tanya Tuhan kira-kira apa yang Tuhan inginkan, dan mereka pave the path buat diri mereka sendiri. 然后呢，在很不容易的生活当中，他就问上帝说：“上帝，你要的是什么？我应当要怎么做？”问了上帝之后呢，他们也是为他们自己开了一道路。 Karena sebetulnya ada hidup yang tersembunyi di dalam Tuhan, yang Tuhan itu mau singkapkan kepada setiap kita. 因为呢，在上帝里面有一个生活，上帝即将要揭开给我们每个人的。 Saudara, masalahnya adalah ketika kita itu udah settle, udah enak, udah berhenti berziarah. 问题是，当我们已经停止寄居的时候，我们已经开始定居的时候，我们已经开始安稳的时候， Saudara, seringkali kita itu lupa bahwa Tuhan itu masih punya purpose dan meaning yang harus kita cari, yang tersembunyi di dalam Tuhan. 我们常常会遗忘掉说，上帝对我们有一个他的意义，就是上帝要我们不断的来寻求他的意义。 Saudara, jadinya kita cuma menikmati berkat dan kemegahan yang diwariskan ke kita, tapi kadang-kadang semuanya ini bisa jadi something yang toxic. 我们只是享受在已经传承给我们的一个荣华富贵还有安逸，可是呢，这一切会变成我们的一个毒。 Saudara, karena kenyamanan itu dan kepastian itu melumpuhkan imajinasi kita. 如果这些舒适的生活已经使我们残废了。 Saudara, kita nggak lagi penasaran dan bertanya apa sih hidup yang misterius yang Tuhan itu sebetulnya mau sediakan untuk kita. 我们不再询问上帝说到底是怎么样呢？上帝，你要我们要过着怎么样的生活？我们不再寻求上帝来揭开给我们。 Sama seperti kisah tentang 12 pengintai. 就如12个探子的故事一样， Saudara, ini ada leaders yang terbaik dari bangsa Israel pada waktu itu. 就是这12位的话，是那个时候以色列人当中最好的领袖。 Ini adalah majelis-majelis dalam tanda kutip yang di dalam pandangan bangsa Israel, mereka ini adalah the best. 就是当时以色列人的眼中是最好的一个领袖，就是最好的执事。 Tapi 10 orang yang datang itu nggak bisa melihat ke depan. 很可惜的，12个人当中10个人他没办法有眼光。 Ya udah, kita settle aja dengan apa yang sudah kita miliki sekarang. 他们就说我们安逸的生活、安逸的定居就好了。 Saudara, jadi Tuhan itu menjanjikan tanah perjanjian, tapi mereka menolak. 上帝应许给他们应许之地，可是呢，这10个人拒绝了。 Saudara, saya percaya Tuhan itu juga menjanjikan bukan promised land, bukan tanah perjanjian, tapi promised self. Jadi diri yang sebetulnya Tuhan janjikan yang tersembunyi di dalam Tuhan. 我相信上帝不只是允许了他们有应许之地，而是呢，他把他自己都允许了给他们。 Jadi kita punya ciptaan yang baru yang Tuhan itu sediakan di dalam Dia, yang sebetulnya kita itu harus day by day kita cari tahu. 实际上，在它里面的话，他已经为我们预备新造的我们每一天都要不断的来寻找它来更新的。 Dan yang menghalangi itu ya sebetulnya adalah tradisi yang bikin kita settle down.
这一切没办法，阻拦我们没办法这样做的话，就是这一些让我们能够安逸下来的文化。Saudara, satu pertanyaan ketika membaca ayat ini, 当读这段经文的时候， siapa sih audiens dari Petrus, dari surat ini? 收信者是谁？ Mereka adalah orang-orang yang tersebar, tetapi siapa mereka? 他们是分散在各地的人，可是呢，这些人是谁？ Saudara, banyak penafsir yang bilang kemungkinan ini orang-orang non-Yahudi. 很多圣经学家讲说，有可能这些人们都是非犹太人。 Karena ayat 18 itu bilang, ya kamu telah meninggalkan cara hidupmu yang lama yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Ini berarti mantan penyembah berhala kemungkinan. 18节那里告诉我们说，脱去你们祖宗所遗留下的虚妄的行为。这里有可能讲到说，他们之前他们祖宗的话是敬拜偶像的。 Saudara, pertanyaannya, 问题是， apakah ayat 18 ini 这第18节 hanya ditujukan kepada orang-orang yang di luar agama Yahudi, atau dalam konteks kita sekarang di luar kekristenan? 难道这个第18节只是针对非犹太人所说呢？就是在犹太人以外，就是现今的话，就是对非基督徒而说呢？ Karena sebetulnya banyak sejarawan itu yang melihat bahwa memang orang Yahudi itu juga spread out, tersebar di mana-mana karena penindasan dan penjajahan dari bangsa Romawi. 很多历史学家他们也是确认了，他讲到说，当时候遇到很多的罗马帝国的逼迫，犹太人本身他们也是分散了各个地方。 Jadi apakah ayat-ayat ini hanya untuk orang Yahudi atau non-Yahudi atau kedua-duanya? 这18节到底只是针对犹太人，或是非犹太人，或是给这两者都是？ Saudara, kalau kita melihat bagian ini lebih dalam lagi, 如果我们更深入的去探讨， misalnya kita melihat ke dalam Injil Markus, 如果我们来看马可福音， ada satu kisah di mana Yesus itu keluar dari bait Allah. 就是这个故事，就是耶稣刚刚离开了圣殿， Lalu ada seorang murid yang tidak disebutkan namanya itu menghampiri Yesus. 然后呢，就是有一个门徒，这里没有记载他名字是什么，然后他就去朝见了耶稣。 Saudara, murid ini impress dengan bangunan yang begitu megah, dengan bait Allah yang setiap tahun itu orang-orang itu berkunjung datang dari seluruh penjuru negeri itu datang untuk beribadah. 然后呢，这门徒就是感到很奥妙，因为这个建筑非常的雄伟，每一年当中各个地方的人都会来到这个地方来朝圣。 Saudara, tapi jawaban Yesus itu sangat mengagetkan. 可是耶稣如何的回答他，让他很惊讶。 Karena dia bilang, engkau lihat bangunan yang megah ini, 他说：“你看这个雄伟的建物， tidak ada satu batu pun yang akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. 然后耶稣对他说：“你看这大殿宇吗？将来在这里没有一块石头留在石头上，不被拆毁了。” Saudara, ketika melihat bangunan yang megah, murid-murid itu mengartikan dengan cara tertentu. 当他们看到那么雄伟的建物的时候呢，门徒们用他们的理解来去做解释。 Bangunannya megah, banyak orang yang datang beribadah. 殿宇很雄伟，很多人来到这里来朝圣。 Berarti ini adalah tempat yang sakral. 但换句话说，这个是一个很神圣的地方。 Saudara, tapi kok bisa Yesus komentarnya seperti ini? 可是呢，为什么耶稣可以这样子回复他呢？ Jadi value dari si murid dan value yang Yesus lihat itu berbeda ternyata. 这个就是门徒们所看到，跟耶稣所看到的是不一样。 Seolah-olah Yesus itu bilang, ya kemegahan ini tuh sebetulnya meaningless, hanya tipuan semata doang, kelihatan di depan doang. 换句话说，耶稣对他说：“你这是看到眼前看到雄伟的，只不过是这是一个虚假的、虚妄的。” Karena sebetulnya yang kamu pertahankan itu bukan ibadah yang sejati kepada Allah, tapi cuma tradisi-tradisi doang. 因为呢，你所持守下去的不是对上帝的敬拜，而是呢从文化传流下来的一个传统而已。 Nah, saudara, ada satu kisah juga di mana Yesus itu bilang, aku ini sengaja berbicara menggunakan perumpamaan. 然后呢，也是有一则也是讲到说，耶稣说我是刻意的用比喻来向你来说故事，来教导。 Kepada ahli-ahli Taurat ini, kenapa? Karena supaya ketika mereka mendengar, mereka tidak betul-betul mendengar. Supaya mereka itu, ketika mereka melihat, mereka tidak betul-betul melihat. 然后他们问耶稣的时候，耶稣就说：“好让他们这些人听到的话，他就是没有好真正的听；他们看到的时候呢，没有真正的看。”
Nah saudara, kutipan ini sebetulnya berasal dari kitab Yesaya pasal ke-6. 实际上呢，耶稣刚刚这一句话是从以赛亚书第6章那里所引用出来的。 Pada waktu itu Nabi Yesaya itu mendapat firman Tuhan, pergilah ke bangsaku tetapi bicaralah kepada mereka, dengarlah tetapi jangan mendengar, lihatlah tetapi jangan, supaya mereka enggak bertobat karena aku hendak mendatangkan hukuman untuk mereka. 那时候呢，上帝对先知以赛亚说：“你要来到我的子民，跟他们说。可是呢，你讲了，他们听就不会听得懂；他们看，他们不会看得到。因为呢，我会将惩罚给他们，惩罚降临于他们。” Saudara, di Yesaya, bangsa Israel itu lagi jatuh ke dalam penyembahan berhala yang dilakukan secara intergenerasi terus menerus. 因为呢，当时以赛亚他们沦落在一代相传敬拜偶像的一个状况。 Nah saudara, orang-orang itu belajar dari pembuangan. Mereka nggak mau mengulangi kesalahan yang sama. Jadi mereka jadi ahli Taurat gitu loh, bikin sesuatu yang strict. 所以呢，他们为了不沦落在一个敬拜偶像的当中，他们是做了各种各样的一个律法，来变成一个很严厉的生活，变成一个律法。 Dulu bisa kawin campur, membaur dengan bangsa yang lain, sekarang nggak boleh. 以前他们是可以同婚，然后呢可以跟其他的种族一同来活着，可是现在就不可以。 Jadi mereka itu betul-betul berhati-hati menjaga keagamaan mereka. 变成他们很小心翼翼的来保守他们的宗教信仰生活。 Saudara, pertanyaannya adalah kenapa Yesus mengutip ayat di Perjanjian Lama yang bicara tentang penyembahan berhala ke ahli-ahli Taurat? 问题是为什么耶稣引用了这些旧约的圣经，旧约所说的来对这些律法师来说呢？ Saudara, berarti kan mereka sebetulnya mengulangi kesalahan yang sama. 换句话说，耶稣在提醒他们，他们已经在重复了同样的一个错误。 Mau hidup kudus, terhindar dari dosa, tapi secara tidak sadar tradisi itu bisa menjadi berhala. 他们要过着圣洁的生活，要远离罪，可是问题是他们的宗教他们的文化已经让他们远离了上帝。 Saudara, karena ada kisah tentang orang Samaria yang baik hati. 有一个关于撒玛利亚人的故事。 Saudara, ada orang Lewi, ada imam, lalu ada orang Samaria yang datang turun gitu ya, melewati Yeriko, terus ketemu orang yang tergeletak di pinggir jalan. 就是有讲到说，有3个人，利未人、撒玛利亚人，以及还有是一个祭司，他们就是要经过耶利哥城，看到一个撒玛利亚人在那里躺卧着。 Pertanyaannya adalah siapa yang mengasihi sesamanya? 问题是谁爱他的邻舍？ Saudara, imam itu memang nggak boleh menyentuh sembarangan gitu loh orang yang terkapar gitu, karena dia harus menjaga ketahiran. 祭司确实是看到有卧在路上的人，他们不可以乱触碰他，因为他们必须要保持他的洁净。 Dan saudara, itu memang tradisi yang mereka warisi yang ada di Taurat. 这就是律法书所教导他们，并且他们所传承下来的教导。 Tapi kemudian kita tahu apa yang Yesus katakan. 我们知道耶稣如何的说， Bahwa ternyata Taurat dan tradisi dan peraturan itu bisa membuat orang itu jadi blind, jadi buta. 文化传统以及这些律法使一个人变成蒙蔽了。 Jadi tradisi itu jadi lebih besar daripada manusia yang butuh ditolong. 这些传统的话，比起他要帮助的人类来的还要大。 Padahal Tuhan itu bilang ya hukum itu ada untuk manusia, bukan manusia jadi hamba atau budak hukum. 实际上，上帝对我们说，律法是给予人，而不是呢人变成律法的奴隶。 Saudara, jadi ketika kita kembali ke ayat ini, ke ayat 18, 当我们回到彼得前书第1章第18节的时候， saudara, kita yang beragama pun bisa jadi mewariskan spirit-spirit keagamaan yang sebetulnya itu meaningless. 我们这些自称为有宗教的人，也许我们跟他们也一样，我们传承了虚妄的一个毫无意义的一个属灵生活。 Karena sebetulnya Yesus itu bilang simple. 耶稣讲到的是很简单。 Hukum itu cuma disummarize di dalam 2 hal. Apakah kamu mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan akal budimu? Dan apakah kamu mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri? 上帝教导其实很简单，只是2件事：你是否有爱你的神、你的上帝？然后呢，第二个，你是否有爱人如己？ Jadi kalau tradisi keagamaan itu tidak membawa orang untuk fulfill 2 poin ini, maka sebetulnya ya cuma mewarisi peraturan-peraturan yang sia-sia. 如果你所执行的宗教仪式、宗教传统的话，没有去完成这2件事，实际上你所做的只不过一个虚妄的行为。 Saudara, kita di depan gedung Antioquia itu ada tulisan God loves you, so do we. 然后在安提亚大楼前面，如果我们看到说上帝爱你，我们也爱你。 Saudara, saya suka bertanya, you ini siapa ya?
我常常很想问说，这里所讲到你是谁？ Ketika kita bilang gereja ini love people, nah people-nya ini siapa ya? 当我们教会说我们爱人，人这里的人是谁？ Apakah cuma orang-orang yang mirip dengan kita? 或者是只是跟我们相似的人， Apakah cuma kelompok kita? 或者是只有我们族群里面的人， Apakah cuma orang-orang yang agree dan mau mengikuti cara kita? 或者是只是同意我们看法，并且愿意跟我们看法的人行走的人， Apakah hanya orang-orang yang masa lalunya bersih? 或者是或者是他以前有良好一个属于良民的一个背景的人， Apakah hanya orang-orang yang punya pakaian dan berpakaian tertentu? 或者是说他们什么样一个服装的人？ Saudara, apa yang kita sedang warisi ke next generation dan apa yang sebetulnya diwariskan kepada kita? 实际上，我们也要思考上面所遗留下来的是给我们的是什么，然后呢，我们要传承给下一代的是什么？ Saudara, apakah karena kita itu menerima legacy, menerima warisan dan tradisi, akhirnya kita itu jadi short sighted, jadi nggak punya alternative vision, jadi nggak punya bayangan yang lain gitu loh. Karena bayangan yang kita gunakan itu adalah bayangan yang diwariskan ke kita dari 30-40 tahun lalu, ya itu aja. 我们也要想到说，今天所传承给我们的传统文化等等，是否已经让我们变成一个狭义的人，使得我们不会看到广泛的问题。 So dari cara beribadah, outcome dari ibadah, apa yang dianggap rohani, apa yang acceptable dan tidak, siapa yang harus di-include dan di-exclude. 从我们如何的崇拜，然后呢要怎么样的崇拜，然后呢是否是怎么样？是我们要涵盖了谁什么谁不能就是加于在当中等等。 Saudara, visi misi dari komunitas kita kalau masih sama selama puluhan tahun itu aja. Padahal dunia itu berubah, orang-orang itu berubah. 我们看到世代不断的改变，然后呢人们不断的改变，我们的意向、我们的使命，如果这样子一直的下去， Saudara, saya yakin ada yang salah. 我认为是有错的。 Saudara, ketika identitas itu nggak diperbaharui, nggak di-challenge Tuhan secara terus-menerus, maka identitas itu bisa jadi berhala. 如果你的身份只是维持的这样子，然后没有一直被上帝所挑战的话，你的身份的话会变成一个偶像。 Saudara, Paulus itu sadar contohnya. Dia itu warga negara Romawi. 保罗很了解到他本身是罗马帝国的人， Dia adalah orang Farisi dan murid dari Gamaliel. 他是加马列的门徒，他也是法利赛人。 Saudara, ini adalah identitas yang dicari oleh semua orang pada waktu itu. Orang-orang Farisi pada waktu itu. 就是当时候法利赛人所寻求的一个身份。 Tapi kalau dia cuma settle, berhenti pada identitas itu yang diwariskan kepada dia, 如果他只是停留在他所承受、所传承下来的这样子一个身份， saudara, identitas itu bisa jadi berhala. 这些身份的话会变成他的偶像。 Makanya Paulus menyadari dan bilang, aku menganggap semuanya sampah. Aku menomorduakan yang ini sekarang. 然后保罗讲到说，我醒悟到这一切的话，我以前看为宝的，现在我看为粪土。 Karena hidupku di dalam Kristus itu jauh lebih melimpah. 因为我在基督里面的生活来的还要更重要。 Saudara, seringkali kita itu secara nggak sadar hanya jadi dalam tanda kutip produk cetakan dari sistem budaya dan sistem keagamaan kita. 我们有的时候的话，我们不知不觉已经成为整个我们宗教的产品，或者是我们的文化的一个产品。 Saudara, di banyak gereja-gereja besar, 在很多大教会当中， di mana ada satu figur hamba Tuhan yang diagung-agungkan karena jasanya. 有一位有一些神仆，因为他所做的一个所传留下来所做的事情， Dan mungkin karena kepintarannya, karena karunia yang Tuhan berikan ke figur ini. 或者是说上帝所赏赐给他恩赐。 Saudara, kadang-kadang hamba-hamba Tuhan yang lain itu nggak punya imajinasi. 其他的神仆们可能也没有像他一样没有那么大的眼见。 Ya pokoknya kalau udah selesai masuk STT lulus pengen jadi apa ya? Pengen jadi seperti si hamba Tuhan senior ini 很 misalnya. 多的神仆们如果被问说你读神学院毕业之后呢，你的向往是要怎么样？他只是讲是说我要作为像这位神仆一样。 Nanti dari cara khotbahnya mirip, 就导致我们可以看到，可能他讲到的方式一样， gesturnya mirip, 他的甚至呢，他的手势、他的举动也是一样， cara pikirnya 他 mirip. 的思考模式也是一样， Ya pokoknya ikutin aja. 只是就是以他为榜样，就是跟着他100%来跟着他。 Saudara, ini namanya pengkultusan individu ya sebetulnya. Pengkultusan individu. 就是等于说他自己把自残了。 Saudara, akhirnya nggak punya bayangan alternatif gitu loh. Karena bayangannya mentok ya cuma di situ aja. Nggak pernah menyangka Tuhan itu mungkin bisa menyediakan sesuatu yang beda. Karena dia adalah pribadi yang unik. Tapi
Jadi cuman ikut-ikutan doang model yang udah ada. 问题是在于说他没办法想象到说上帝是创造每个人是很特殊的，然后呢他没有想到说他只是拷贝了这个人，跟着这个人模式去走，他不会去寻找他自己的方式。 Saudara, sehingga seringkali ya kita itu sebetulnya dilahirkan sebagai orang yang khusus. Tuhan itu mau menulis kisah hidup kita yang unik. 我们是一个很特殊的人，上帝对我们每一个人的生活是不一样的，是特殊的。 Seorang penulis di abad ke-19 yang namanya Edward Young itu pernah bilang, kita itu terlahir original. Tapi kebanyakan dari kita itu mengakhiri hidup kita seperti kopian doang, ikut-ikutan orang lain. 19世纪的人，19世纪的一个学者，他就是说，我们生出来的话是很单纯的，是很正本的。可是呢，我们死的时候，我们变成其他人的拷贝。 Ya karena hidup cuma mengikuti ekspektasi dari tradisi dan orang-orang di sekitar kita, apa yang diwariskan kepada kita. 因为我们过着的生活只是传承了我们周遭的人的要求，对我们的需求，或是所遗留下来给我们的文化。 Kalau jadi orang tua kadang-kadang ya pokoknya anak itu harus ikutin gitu loh, harus nerusin. 我们常常做父母的话，就想说，不管反正我的儿女的话，一定要持续的来去跟着，然后要传承这个东西。 Kalau di dalam perkumpulan pertemanan kita, ya kita ngikutin yang kita anggap paling oke. 如果呢，在我们的友谊圈当中，我们也是去跟随跟我们认为的话比较认同的人。 Saudara, saya seringkali tergoda juga. 我常常也是会被这样子诱饵了。 Kadang-kadang saya suka mikir ya, kenapa ya jadi hamba Tuhan? 我常常会问说，我为什么要作为神仆？ Saudara, saya lihat teman-teman seangkatan saya yang udah bekerja cukup lama. 我看到跟我同辈的朋友，他们工作了一段时间， Hidupnya jauh lebih mapan. 他们生活也是开始有一个水准了。 Liburan bisa sebulan sekali, cuti bisa gampang gitu. Udah jadi laupan soalnya. 因为他已经成为老板了，他很容易的话要休假，什么时候都可以。 Nah, saudara, bukankah itu yang ya diimpikan oleh banyak orang? 这岂不是大多数的人所向往的事？ Tapi kita cuma jadi kopian dari produk, dari culture kita. 可是问题是我们如果是这样子的话，我们只不过是文化的一个产品之一。 Bahkan orang tua itu mungkin jarang sekali mempersiapkan. Kalau kirim anak ke sekolah tujuannya untuk apa? 深圳的很多的父母，他们也没有好好的来预备。如果把儿女送到学校的话，他目的何在？ Saudara mau jadi yang paling pinter? 要成为最聪明的吗？ Saudara lihat orang-orang di pemerintahan kurang pinter apa? 我们看到坐在政府机构的每个人，他们有缺乏什么？他们都是那一些有学问的人。 Ada kisah pas COVID, Menteri Sosial korupsi dana bansos. 我们看到，就是因为他们的聪明，然后在整个疫情的时候呢，我们看到我们的社会的那个我们的那个部长他也是贪污了。 Saudara kurang pinter apa dia bisa jadi menteri? 他有缺什么呢？他有哪里不够聪明？他还使得他可以成为部长。 Saudara ya, tapi ini gitu loh. Hanya sebagai kopian dari pejabat-pejabat lain yang melakukan praktis yang sama. 他只不过是其他的部长的一个模范，是一个部长的一个拷贝而已，因为他看到他周遭的人也是这样子做。 Saudara, bagaimana dengan kita di gereja ini? 今天我们在这间教会是如何呢？ Bagaimana kita itu meredeem, karena Tuhan itu meredeem kita dari hidup yang meaningless. 我们如何也是来赎回来？因为上帝已经把我们从毫无意义的生活把它赎回来。 Saudara, kalau gereja itu nggak melahirkan generasi yang secara spiritual itu lebih deep, lebih dalam. 如果教会没有生产出一个在属灵上更深度、更深入的人们， Kalau gereja itu tidak melahirkan generasi yang lebih wide, maksudnya jangkauannya lebih besar, lebih bisa masuk ke semua golongan orang. 如果呢那间教会没办法生产出就是能够容纳，就是胸怀更多文化的人。 Kalau gereja itu nggak lebih hospitable alias lebih ramah, berani membuka pintu kepada banyak golongan orang. 如果那个教会没有变成更友善的，能够他愿意打开他的门来去接纳很多的人。 Kalau generasi yang baru itu nggak selentur Yesus yang bisa duduk dengan semua macam orang. 如果他们所产生的下一代不会像很活泼的，能够跟所有的人在一起的人。 Saudara lebih peka mengalami dan bersimpati, berempati kepada penderitaan di sekitar dan kerusakan dunia di sekitar. 如果他没办法敏锐来去看待周遭的人的需要，然后呢看到整个社会的破坏的人。 Kalau nggak lebih incarnational seperti Yesus yang masuk ke dalam kehidupan
manusia berdosa. 如果他们没有像耶稣一样能够来与这些罪人的话为友的话， Saudara, artinya ada yang salah dengan tradisi kita. 换句话说，跟我们的文化是有一个错误的。 Yang seharusnya itu menghidupi spirit semper reformanda alias selalu diperbaharui. 我们的属灵的生活的话，是需要不断的被更新。 Saudara, seringkali kita itu nggak jadi orang Kristen yang deep enough. 常常我们没有变成更深入的基督徒。 Saudara, bersaat teduh itu ya cuman karena jadi tradisi doang. Baca Alkitab itu ya karena tradisi doang. 我们读经的话，因为我们认为只不过是我的文化，我的完整教导我要读经，我就是读经。 Tapi setiap hari yang di-sharingin di grup ya itu aja. 可是问题是在族群里面，我跟我们群聊里面，我们在分享的也只不过那一些而已。 Saudara, kadang-kadang saya itu suka resah, udah jadi orang Kristen, mungkin udah pelayanan sebagai majelis, tapi kok bahan saat teduhnya cuma bicara jangan lupa bersyukur, jangan lupa berdoa, jangan lupa mengasihi sesama. Diulang terus setiap hari seperti itu. 我常常如果说到这样子的话，我会感到很焦虑。他已经成为指示了，可是呢，他每天分享说不要忘记感恩，不要忘记来分享主的爱等等这些事情，不断的来去讨论而已。 Saudara, dalam hati pas baca renungan, ya elah ini udah tahu kali. 然后我在看的时候，就想说，哎呀，就是这样子，我们也知道啦。 Kalau betul-betul bilang ya Tuhan remind untuk doa hari ini loh. Coba sharingnya lebih deep dong. Siapa yang didoain? Kenapa struggle harus mendoakan dia? 然后，如果你讲到说，今天上帝提醒我要为某个人祷告，你就要更深入的来分享，你要为谁祷告？你为什么上帝为什么要如何？为什么感动你要为他祷告？ Kalau bicara tentang harus lebih bersyukur, apa bentuk konkretnya? 如果讲到说你要更感恩的话，要懂得感恩，然后呢更具体化，就是怎么样的一个感恩？ Apakah cuma karena sekedar ya aku diberkati orang lain banyak yang lebih susah jadi bersyukur? 难道是你觉得说我蒙祝福，然后看到我们周遭的人的话，跟很多人的是没有比我好，当然说因此我感恩。 Saudara, apakah rasa syukur itu nggak mendorong kita itu untuk do something? 难道这个感恩的心不会推动我们来做某件事呢？ Jadi saudara, apakah kita itu meninggalkan cara hidup yang sia-sia? 我们是否已经离开了虚妄的生活？ Yang diwarisi bahkan dari cara kita beribadah, tradisi keagamaan kita. 并且呢，甚至我们在我们的崇拜当中，我们也是有传承的。 Saudara, 10-15 tahun jadi orang Kristen ya, masa pergumulannya itu aja sih? 成为基督徒已经数多年，然后我们觉得说，我们挣扎也是不过这样子而已。 Gereja ulang program yang sama, habis itu nanti nggak setuju berantem sama pengurus. 教会不断的用同样的一个活动，然后呢，如果在整个群里的话不合的话，他们有看法不合的话，就开始纷争。 Habis itu nanti merasa tersinggung, berhenti pelayanan. 然后呢，就有的人的话就觉得说他冒犯了我，然后就停止，就不再侍奉。 Orang-orang yang capek diajak pelayanan terus, nggak mengenal rest, karena di dalam budaya kita tabu kalau menolak pelayanan. 然后呢，甚至已经疲惫的人，不断的我们来逼迫他来参加侍奉，因为呢，这些人的观念说我们不可以拒绝侍奉。 Akhirnya melayani tapi numb dengan ya nggak ada perasaan apa-apa ya, cuma jalanin aja. 使得呢，这些人们他侍奉确实是侍奉，可是呢，他已经毫无感觉了，就是只是好像机械化的来去侍奉。 Saudara, gereja harus berani merubah tradisi-tradisi yang tidak membangun. 教会应当要勇于来去改变没有建造的文化。 Saudara, sebagai orang tua kita harus berani membongkar diri kita, dan kita itu nggak boleh cuman pakai template yang kita yang diwariskan kepada kita. Kita harus bertanya, bagaimana secara khusus aku punya anak ini, dia punya personality yang unik, apa yang Tuhan inginkan? 作为父母的话，我们一定我们要勇于来去问上帝说，我们知道上帝所托付给我们的儿女的话，这个孩子是很特殊的，上帝有他对他生命有什么样的一个计划。 Saudara, di hari kemerdekaan kita sebagai rakyat Indonesia, 作为印尼人民，我们刚刚度过的国庆， dan ketika kita dimerdekakan dari cara hidup kita yang lama, 当我们从我们旧的生活活到自由的时候， mari kita bersama-sama terus bertanya kepada Tuhan. 我们要不断的一同来不断的向上帝来询问， Cara hidup seperti apa yang sia-sia yang harus kita buang? 是怎么样的生活是虚妄的时候，我们必须要丢弃的生活。 Mari kita berdoa. 我们一同进入祷告。 Tuhan, tolong kami, 主，求你帮助我们。 kalau kami hidup hanya mengulang rutinitas kami, 如果我们这一段时间我们所过的生活只不过是例行来去过着我们生活而已， kalau kami hidup tanpa tujuan dan arah, 如果我们所过的生活是没有目标方向的，
Ingatkan kami bahwa kami punya hidup yang tersembunyi di dalam Tuhan. 求你提醒我们，让我们可以醒悟到，在上帝里面，我们有一个隐藏的一个生活，上帝对我们的旨意的生活。 Dan kami butuh pengalaman-pengalaman rohani yang baru setiap hari supaya kami boleh semakin dekat dengan titik itu. 我们需要每天有一个属灵上的经历，使得能够带领我们更亲近上帝对我们生活的一个计划。 Roh Kudus kiranya boleh menolong setiap kami. 圣灵，但愿你可以帮助我们每个人。 Kami bukan hanya merdeka secara status, 我们不只是在身份上成为自由的人， tetapi secara pengalaman kami boleh mengalami itu. 甚至呢，在属灵生活上，我们也是可以不断的来经历你。 Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 你的名得找荣耀，我们如此感恩祷告，是奉主耶稣的名来祈求。 Amin.阿门。